Baik, Alhamdulillah sudah pun berada bersama kita secara virtual iaitu Yang Mulia Dr. Hajah Mat Suryati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Pengantaran Ilmu dan Bahasa UNISA, bagi tajuk kita pada hari ini segmen Elit Rohani iaitu Tafakur bahagian yang kedua. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar? Alhamdulillah, ya. Baik, untuk hari ini Dr. Alhamdulillah. Rajah, kita ni akan bercakap mengenai dengan tafakur ni ya. Dan sebelum kita ni berpanjang lebar, barangkali dapat Jom menjelaskan dulu. Ini yang penting ni. Ini merupakan mukadimah kepada tajuk kita ni. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan tafakur ni? Walaupun sering disebut-sebut ni, Dr. Rajah, silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti, mudah-mudahan semuanya sentiasa di dalam lindungan Allah jua. Okey, lebih-lebih lagi kita ni terpaksalah melalui kehidupan norma baru pada masa ini sesuai dengan situasi sekarang juga. Baik, insya-Allah segmen Elit Rohani kali ini kami akan bercakap sedikit mengenai dengan tafakur, sebab tafakur ini pun ia sebenarnya adalah kepentingannya, terutama ia adalah termasuk di dalam bentuk amalan hati. Jadi ia adalah paling utama ke atas hati kita ini sendiri sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini nanti akan dapat membantu meningkatkan lagi tadi punya kerohanian sesuai dengan matlamat segmen Elit Rohani. Baik, saya akan teruskan kepada definisi tafakur. Okay. Dari segi bahasa, tafakur ni maksudnya adalah kita ni merenung, kita ni memikirkan, kita ni mengingat dan menimbang-nimbang dengan bersungguh-sungguh. Itu maksud dari tafakur dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilahnya, tafakur ni ia selalu difahami sebagai sesuatu yang menggerakkan fikiran kita ni secara meluas, agak dalam dan agak teratur, atau ia juga dirujuk sebagai satu kegiatan yang dilakukan melalui fikiran untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi istilah. Jadi bagi orang-orang yang sudah biasa melakukan tafakuran ini, jadi maka tafakuran ini adalah kunci dan bahkan tafakuran ini adalah satu pemicu kalbu yang akan meningkatkan santapan rohaninya dan juga menjadi inti makrifat yang sebati dalam diri seseorang itu. Apalagi kalau sudah ia menjadi orang menjadi darah dagingnya bertafakurannya. Dan akhirnya tafakuran ini bagi seorang yang biasa melakukan, maka ia adalah menjadikan umpama satu cahaya, yang mana cahaya ini bayangkanlah ibarat sebuah lampu, satu lampu cahaya ataupun satu obor. Kalau kita ni berjalan di waktu gelap, maka ia akan memandu kita. Itu maksudnya tafakuran di sini, dan merupakan satu cahaya bagi orang-orang yang sudah biasa melakukannya. Itu dari segi definisinya lah. Baik, bagaimana pula dari segi mendalam, itu melalui Al-Quran dan juga Sunnah? Ya. Baik, tafakuran ni sebenarnya kalau menurut Al-Quran memang sudah ada disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 191. Terjemahannya iaitu orang-orang yang menyebut mengingat Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semua kejadian ini sia-sia belaka. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Jadi jelas daripada ayat tersebut menjelaskan bahasanya di sana ada maksud tafakur, iaitu memikirkan, dan tafakur di sana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah tafakur yang diiringi dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah, merenungi segala kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bahkan di dalam kitab tafsir Zilal Al-Quran, disebutkan juga di sana orang-orang yang selalu bertafakur itu akan diberikan gelaran ataupun digelar sebagai ulil albab, sebab mereka ni adalah orang-orang yang sentiasa merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaslah di sini berdasarkan daripada kitab tafsir tersebut, tafakur juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan kefahaman kita ni tentang tauhid dan sekaligus meningkatkan keimanan kita ni juga kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita ni mengambil pengajaran dan akibat daripada apa juga kejadian ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada segi Al-Quran. Ya, baik, itu antara penerangan ya. Kalau tafakur itu silakan. menerusi hadis sunnah. Okay, baik. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Maksudnya ialah bertafakurlah kamunya, bertafakurlah kaliannya tentang nikmat-nikmat ciptaan Allah, dan janganlah kalian bertafakur tentang zatnya, kerana sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukannya. Jadi berdasarkan hadis ini pula, ternyata Rasulullah SAW sudah pun meletakkan satu garis panduan, ada batasan sempadan bagaimana tafakur itu dapat kita ni lakukan. Itu dari segi tafakur menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi itu dimaksudkan dengan tafakur menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan barangkali perlu juga kita ni tahu ni jenis-jenis tafakur. Adakah orang spesifikasi penerangan berkenaan dengan jenis-jenis ataupun mungkin kategori-kategori bertafakur ini, Dr. Hajah? Silakan. Tafakur ini sebenarnya kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada lima jenis tafakur yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, antaranya ialah tafakur kita ni itu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ayat-ayat ini adalah akan melahirkan rasa ketauhidan kita ni dan sekaligus meningkatkan keimanan kita ni dan juga keyakinan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tafakur akan ayat Allah ini adalah tafakur tentang ciptaan Allah yang sangat menakjubkan, bahkan tentang bukti-bukti ciptaan yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, baik sama ada yang kita nampak melihat dengan mata yang gaib ataupun ada yang boleh kita lihat dengan mata. Contohnya saja adalah kejadian ataupun ciptaan yang maha agung itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita ni manusia sebagai makhluk ciptaannya. Maka ini adalah kalau kita ni renungi ciptaan Allah Ta'ala tu ke atas kita ni sebagai manusia sangatlah maksudnya sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Baik, sementara tafakur pada jenis yang kedua pula adalah tafakur kita ni tentang nikmat-nikmat Allah dalam melahirkan rasa cinta kita ni dan syukur kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tafakur daripada jenis ini pula adalah akan membuatkan kita ni sentiasa merasa beruntung, akan sentiasa mendapat faedah dan sentiasa mendapat jalan yang mudah untuk mendapat kesenangan syurga, insya-Allah. Jadi ini adalah sesuai juga dengan firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 34 yang terjemahannya, dan tidaklah bermanfaat kepadamu jika aku hendak memberi nasihat kepadamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sementara tafakur jenis ketiga pula adalah tafakur kita ni tentang janji-janji Allah, yang mana semua itu akan melahirkan rasa cinta kita ni kepada Allah dan juga akan sentiasa mengingatkan kita ni kepada hari akhirat nanti. Jadi tafakur dalam hal ini adalah faedahnya supaya kita ni selalu peka dengan jalan-jalan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita ni untuk menuju ke kesenangan syurga nanti, insya-Allah. Jadi ini adalah sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. Terjemahannya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.
Dan tafakkur yang keempat pula adalah tafakkur kita ni terhadap ancaman Allah dalam melahirkan sikap waspada kita ni terhadap perbuatan dosa. Okey, artinya kalau kita ni sentiasa tafakkur merenungi segala ancaman Allah, insya-Allah akan membuatkan diri kita sentiasa insaf, menginsafi diri dan mungkin akan berusaha untuk berhati-hati supaya tidak melakukan sebarang dosa besar. Okay. Jadi ini adalah sesuai juga dengan firman Allah di dalam surah Infitar ayat 14, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu benar-benar ditempatkan mereka itu di dalam neraka. Sementara jenis tafakkur yang terakhir pula iaitu tafakkur tentang kekurangan diri. Rasanya ini mungkin agak berkaitan juga dengan kitanya. Jadi kitanya akan tafakkur merenung diri kita sendiri dalam melaksanakan ketaatan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ini akan melahirkan rasa takut dalam diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya tafakkur merenung kekurangan diri ini, faedahnya ialah kita ni akan sentiasa mengenal pasti di mana punca kekurangan kita ni tu. Jadi kita ni akan bersedia untuk memperbaikinya. Dan dalam hal ini firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Qaf ayat 16, terjemahannya ialah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada beberapa tafakkur yang saya sebutkan tadi. Jadi ada 5 jenis tafakkur yang telah dijelaskan ya. Bertafakkur dengan ayat-ayat Allah, nikmat Allah, janji-janji Allah. Begitu juga bertafakkur terhadap ancaman Allah, bukan kerana apa, supaya kita ni takut untuk berbuat dosa, dan terakhir sekali tentang kekurangan diri. Itu yang perlu kita ni faham ni. Mungkin untuk kesinambungan kepada penjelasan Dr. Hajah, sebenarnya tujuan tafakkur ani untuk difahami dan dalami benar-benar ni, bagaimana Dr. Hajah? Baik, sebenarnya tujuan tafakkur ni mungkin sebenarnya banyak yang melakukan, cuma mungkin kurang sedar barangkali atas istilah ni barangkali. Banyak je saya rasa mereka yang melakukan tafakkur ni juga mungkin itu tu jarang selalu disebut tapi mungkin kurang dihubungkan ke mana tafakkur ni dengan aplikasinya. Okey, baik. Tafakkur ni ia adalah meningkatkan ketauhidan kita ni, keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tujuan utama kenapa kita ni semestinya bertafakkur. Sebab itu juga tadi saya sebutkan bertafakkur ni ia boleh menjadi cahaya di dalam hati kita ni. Dan kalau kita ni selalu bertafakkur, insya-Allah mudah, maksudnya hati kita ni, fikiran kita ni akan sentiasa jernih dan mudah untuk kita ni mengambil pengajaran dan iktibar. Itu tujuan tafakkur sebenarnya. Cuma barangkali persoalannya ialah bagaimana caranya untuk mencapai tafakkuran ni. Okay. Ini barangkali jadi persoalan je ni, orang-orang macam mana akan tahu dirinya tu sampai tafakkurnya macam tu. Baik, sebenarnya kalau melihat kepada kebiasaan, orang akan mengambil satu perkara ataupun merujuk kepada satu objek yang dijadikan cara ataupun perantaraan untuk ia mencapai tafakkurnya. Sebagai contoh, ada orang suka merenung langit yang malam, melihat bintang-bintang di langit. Okay? Jadi hatinya akan berkata, maksudnya sangat indah alam ni di waktu malam. Jadi sudah pasti hatinya akan teruja sangat takjub dengan kejadian yang di waktu malam yang Allah ciptakan, yang memenuhi pada waktu malam, bintang-bintang di langit, cakrawala dan sebagainya. Dan ada juga orang lain, okey, ada juga sebahagiannya ia akan tafakkur itu, ia akan maksudnya apabila melihat di kawasan suasana pantai, okey, tempat-tempat yang indah, jadi macam ada sesuatu yang menjadikan menarik perhatiannya sehingga kan membolehkan otaknya berfikir sampai ke fikirannya, maksudnya alangkah indahnya ciptaan Allah ni, macam itu. Jadi itu sudah satu perkara yang boleh stimulate hatinya untuk memikirkan kejadian Allah Subhanahu Taala.
Dan paling tidak pun ada juga orang yang akan memilih waktu bertafakur itu adalah pada waktu yang tepat, bangun di tengah malam. Ada juga bangun tengah malam di sepertiga malam tu kan suasana tu hening, bening, sunyi, sepi. Jadi agaknya mudah untuk orang-orang seperti ini kali sampai ia bertafakur, memikirkan keadaan dalam sekeliling. Kemudian mungkinkah juga di waktu ia bangun sepertiga malam itu akan membuka hatinya, mengetuk pintu hatinya untuk memikirkan banyak perkara di persekitarannya macam itulah. Jadi itulah antara bagaimana cara untuk orang akan bertafakur untuk sampai kepada matlamatnya yang akhirnya nanti akan membawa kepada otak dia tu memikirkan maksudnya alangkah indahnya ciptaan Allah Subhanahu Taala, dan akhirnya mungkin saja akan menjentik hatinya, mungkin selama ni agak kurang keyakinannya kepada Allah Taala tu. Jadi dengan merenung merenung segala kejadian ciptaan Allah tu, mungkin akan menyentuh atau menjentik hatinya untuk membuatkan dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Itu antara tujuan kita ni ya. Dan juga Dr. Hajah mungkin untuk kesimpulan mungkin dapat dikongsikan. Sebenarnya banyak kan ingin kita tanyakan lagi. Tapi rupanya masa sudah pun tidak mencukupi untuk kita ni panjang lebar lagi untuk dapat kita serahkan bersama dengan Dr. Hajah. Namun bagi akhirnya dalam masa 2 minit kita berikan bersama dengan Dr. Hajah untuk mengongsikan kesimpulan bagi tajuk kita pada kali ini. Silakan. Ya, silakan. Baik, sebagai kesimpulan untuk perbincangan kita ni pada hari ini pagi ini mengenai dalam tafakur, ingatlah saja tafakur itu adalah umpama lentera yang menerangi semua kejadian di mana manusia mengambil pengajaran, mengambil iktibar dan kesimpulan dalam bentuk hasil yang berbagai. Dan tafakur juga adalah ibarat kunci emas, pemicu kalbu, santapan rohani, inti makrifat, dan juga merupakan cahaya di dalam hati bagi orang-orang yang suka sangat melakukan amal ibadah, kerana di sanalah letaknya banyak tafakur itu tadi. Dan kemudian tafakur ini pada akhirnya ialah merupakan tergolong di dalam amalan hati juga yang mana sangat penting bagi pembangunan hati itu sendiri, dan ini saya rasa sangat sesuai dengan matlamat segmen Elite Rohani pada kali ini. Alhamdulillah, dan sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Hajah atas penerangan sekurang-kurangnya penjelasan kepada kita ni berkenaan dengan tafakur ini. Ada yang menyebut takafur tapi sebenarnya tafakur. Dan benar, kadang-kadang perkara ini walau sering kita ni lisankan Dr. Hajah, tetapi kita ni kurang faham akan makna dan di mana sebenarnya tafakur ini diletakkan dalam kehidupan ataupun dalam jiwa kita ni ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Hajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Amar dan juga penonton. Bersama. Semoga ianya memberikan motivasi kepada kita ni. Antara pengongsian tersebut sudah setentunya kita bukan hanya bagi apatah lagi yang beragama Islam bukan hanya setakat mengejar duniawi, malah juga ukrawi yang ada hakikatnya, yang berada, yang tetap kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan habis kita untuk sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ikut patuhi akan arahan-arahan dan juga tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita tuntuti ataupun juga kita tunaikannya. Dan yang paling penting ialah di dunia ini kita hanya setakat mencari bekalan di masa akhirat nanti ya. Alhamdulillah, itu segmen Elite Rohani yang kita harapkan sudah agak lama sebenarnya segmen ini kita ni bawakan di Rampai Pagi setiap 2 minggu sekali pada hari Jumaat ya, dan topik-topik yang dibawakan ini sesuai juga dalam seperti nama segmen ini, Elite Rohani, memperkasa dan cuba membentuk rohani kita ni untuk menjadi seorang insan yang bersahsiah, berakhlak baik dan mulia. Dan apa yang kita harapkan juga setiap pengisian melalui topik-topik ini akan dapat kita ni manfaatkan jua seperti yang baru kita ni bawakan tadi, tafakur. Mungkin saja tafakur ini ada kaitannya dengan hikmah yang sering kita ni perkatakan dari sejak awal Rampai Pagi tadi. Dan apapun kita mengharapkan Auda akan terus setia bersama kerana ada satu wawancara lagi ya. Ya, insya-Allah seperti mana akan kami bawakan kepada base kita di Brunei December Festival ni, pastinya akan menawarkan kepada base kita pelbagai aktiviti program boleh Auda ikuti walaupun
kebanyakannya secara virtual, namun insya-Allah akan dapat cuba menyerahkan ataupun menceriakan akan hari Auda di sepanjang bulan Disember ini bersama mereka yang dikasihi. Ya. Baik Auda, kita akan berehat sebentar di mana kita akan mengikuti berita di awal pagi ini, menambah lagi informasi mengenai negara Brunei Darussalam, dan selepas itu kembali bersama kami di Rampai Pagi. Untuk itu jangan ke mana-mana, pastikan untuk sentiasa bersama kami. Berehat seketika.